Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sabah edisi Selasa 7 Februari bersama saya Emran Azmi Rosli. Kerjasama menangani isu pengangguran di Sabah antara perkara yang dibincangkan ketika kunjungan hormat Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Muhammad Yunus Sakmud terhadap Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif di Kota Kinabalu semalam. Antara yang menjadi fokus perbincangan adalah penganjuran Karnival Kerjaya yang bakal diadakan di seluruh negeri. Mudah-mudahan hubungan kita akan dapat memantapkan usaha kita membangun masyarakat dan rakyat Sabah melalui kementerian dan objektif-objektif yang terdapat dalam kementerian. Mudah-mudahan selepas ini kita akan dapat membuat susulan seperti mana sebelum ini telah dilaksanakan dan kita akan tambah baik. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui selepas kunjungan berkenaan. Sempena kunjungan ini, taklimat dan perbincangan dengan Majlis Ekonomi Negeri Sabah berkaitan perkara tersebut turut diadakan. 3 ahli Dewan Undangan adun daripada Parti Warisan iaitu Adun Kunak, Norazlina Arif, Muhammad Muhammarin Banggi dan Chong Chen Bin Tanjung Kapur mengumumkan keluar parti. Norazlina merupakan Ketua Wanita Warisan, manakala Muhammad dan Chong Chen Bin masing-masing adalah ahli majlis tertinggi parti itu. Dalam pernyataan bersama berkata, mereka kekal sebagai adun bebas dan menyokong kerajaan Sabah di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Mereka menjelaskan tindakan itu dilakukan setelah memperhalusi dan mempertimbangkan pelbagai aspek dari segenap sudut termasuk hala tuju gabungan parti di Sabah dan pandangan akar umbi di kawasan yang mereka wakili. Ketiga-tiga adun berkenaan juga mengumumkan melepaskan semua jawatan dalam parti termasuk di peringkat bahagian dan majlis tertinggi. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal, rakan seperjuangan dan penyokong parti. Warisan kini mempunyai 16 adun di Sabah serta 1 di Selangor, manakala Kerajaan Sabah pimpinan Datuk Haji Ji pada masa ini mendapat sokongan majoriti 47 adun. Sebanyak 6 buah rumah jenis tidak kekal dan 2 kenderaan musnah sepenuhnya dalam kebakaran yang berlaku di Kampung Sepakat, Sepanggar semalam. Manakala 2 lagi rumah berhampiran turut terkena kesan bahang api. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi pemadaman dilakukan oleh Balai Bomba Penyelamat Lintas dibantu Balai Bomba Penyelamat Tuaran, Balai Bomba Penyelamat Kota Kinabalu dan Angkatan Pertahanan Awam. Menurut penolong pengarah bahagian operasi negeri Misran Bisara, pemadaman menggunakan air dari tangki jentera dan pili bomba berhampiran. Mangsa kebakaran yang ditemui RTM berkongsi detik cemas semasa kejadian itu. Jam 8 pagi, lepas tu saya dengar ada bunyi seperti pelewet dipukul-pukul. Jadi saya keluar untuk tahu tu pelewet, ternyata pelewet dari bumbung sudah jatuh dalam keadaan terbakar. Lepas tu saya tidak dapat buat apa-apa, saya hanya boleh suruh bini, isteri saya suruh bawa keluar anak-anak saya keluar saja. Saya boleh angkat 2 tong gas, takut meletup, itu saja. Lepas tu kawan-kawan panggil suruh keluar. Sebab tidak boleh buat apa-apa, sebab api terlalu laju. Jadi anakku call aku, jadi bilang rumah di depan kita sudah terbakar. Jadi aku cepat-cepat baliklah. Jam 8 lebih lah aku tadi di call. Saya ada 7 orang sama anak beranak, semua ahli keluarga okey. Sebab itu barang-barang lain mungkin tidak ada yang dapat lah. Seorang anggota daripada BBP Lintas juga dilaporkan mengalami sesak nafas semasa operasi dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Operasi terkawal sepenuhnya pada pukul 9.16 pagi dan ditamatkan pada pukul 12.57 tengah hari. Seramai 177 ketua isi rumah KIR yang terjejas akibat ombak dan air pasang besar di daerah Pitas menerima bantuan wang ihsan BWI RM1,000 daripada kerajaan. Bantuan tersebut disampaikan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Dr. Rudi Awah dalam satu majlis ringkas di Dewan Mempakat Pitas. Datuk Rudi yang juga adun Pitas berkata pihaknya sedang berusaha mendapatkan peruntukan bagi membantu penduduk terjejas membaiki dan membina semula rumah mereka. Mengenai dengan rumah-rumah bangsa ombak besar yang mana ada yang runtuh habis,
ada yang perlu pembaikan. Ini semua telah kita ajukan melalui laporan daripada APM dan juga kebajikan diserah kepada pegawai daerah, dan pegawai daerah telah pun membuat laporan dan permohonan kepada pihak kerajaan negeri, dan saya percaya bahawa peruntukan akan kita dapat dalam masa terdekat. Pada 22 Disember lalu, kejadian fenomena air pasang dan ombak besar di daerah Pitas menyebabkan beberapa buah rumah kawasan pesisir pantai rosak dan musnah. Sementara itu di Tawau, Pusat Zakat Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menyumbangkan RM15,000 untuk diagihkan kepada 30 KIR di Kampung Jawa Sentosa dan Kampung Seri Menanti yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran baru-baru ini. Setiap KIR menerima wang tunai RM500. Penyampaian bantuan disempurnakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Rina Jainal bersama timbalan yang di-Pertua MUIS, Ustaz Malai Ali Malai Ahmad. Ini membuktikan bahawa umat Islam di negeri Sabah, zakat ini bukan satu benda yang diwajibkan, hanya diwajibkan, tapi kesediaan umat Islam membantu apa saja yang berlaku kepada umat Islam di tempat lain seluruh Sabah. Contohnya musibah yang mereka hadapi. Hari ini juga sumbangan disekalikan bersama dengan mangsa kebakaran di Kampung Seri Menanti yang berlaku kejadian bencana juga baru-baru ini pada 15 hari bulan Januari lalu, dan hari ini telah diberikan sumbangan kepada 30 kiraan isi rumah melibatkan 23 daripada Kampung Jawa dan 7 KIR lagi daripada Kampung Seri Menanti. Mereka ditemui selepas penyampaian berkenaan di Masjid Al-Munawarah, Tawau. Persatuan Setiausaha Perkhidmatan Awam Negeri Sabah SSS komited untuk meningkatkan mutu kerjaya Setiausaha Perkhidmatan Awam Negeri melalui penganjuran pelbagai aktiviti. Menurut pengerusi SSS Rosalind alias Roslina Bumpin, pelaksanaan pelbagai program berupaya menjadi medan pertukaran idea dalam kalangan Setiausaha Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. So, di situlah saya mau setiausaha ini lebih aktif lagi lah untuk membuka minda dengan lebih luas lagi. Di samping itu kita juga mau setiausaha ini sebagai satu garis panduan untuk dia menjalankan tugas dia. Kita juga mau dia macam lebih aktif, efektif dan proaktif. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis santai makan tengah hari sambutan Hari Krismas Tahun Baharu 2023 dan Tahun Baharu Cina Persatuan SSS di Kota Kinabalu. Tambah Rosalind, program tersebut julung kali diadakan sejak ditubuhkan pada tahun 2020. Beliau turut menyeru agar setiausaha yang masih belum menjadi ahli supaya mendaftar dengan persatuan itu. Persatuan SSS kini mempunyai 70 ahli berdaftar. Lembaga Hasil Dalam Negeri Hasil terus giat mendekati masyarakat melalui program tanggungjawab sosial CSR termasuk di kawasan pedalaman. Terbaru, aktiviti turun padang dijalankan di Kampung Mesilau, Kundasang. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk gotong royong memasak menu kampung dan persembahan etnik dari penduduk kampung tersebut. Kami rasa cepat, mesra dan dekat dengan penduduk kampung. Mereka menerima kami dengan begitu mesra dan terbuka sekali. Alhamdulillah. Ini sesuatu yang insya-Allah di masa hadapan kami akan teruskan mencari kampung-kampung di pedalaman terutamanya untuk mendekatkan lagi hasil dengan masyarakat di seluruh negara. Dalam kunjungan berkenaan, pihak Hasil turut menyampaikan sumbangan 20 meja lipat, 2 tangki air untuk kegunaan Dewan Kampung dan Masjid Nurul Hikmah Mesilau, 30 bakul makanan kepada penduduk yang layak serta sumbangan RM3,000 untuk tabung masyarakat kampung. Kelengkapan Dewan itu memang fasilitasnya belum ada lagi lah. Jadi bila LHD ini datang buat program di Kampung Mesilau, kami telah bagi tahu dengan mereka bahawa Dewan kami ini memang tidak ada memerlukan beberapa peralatan untuk kegunaan lah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih lah. Dan saya tidak menyangka LHD ini akan datang ke sini dan memberikan sumbangan kepada Kampung Mesilau khasnya lah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sama ini pihak LHGN sebab diorang sudi buat program di kampung kami dengan memberikan sumbangan yang begitu membantu kami punya jawatan kuasa kami. Kira-kira 50 warga Hasil dan lebih 500 penduduk kampung menjayakan aktiviti yang diadakan.
Perkembangan harian COVID-19, 6 kes positif baru direkodkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 406,830 kes. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Joaquim Gunsalam, bilangan pesakit sembuh ialah 2 orang. Manakala 135 pesakit sedang menerima rawatan di hospital. Bilangan pesakit yang memerlukan penjagaan kritikal ialah 2 orang. Sabah sekali lagi dipilih sebagai lokasi penggambaran dokumentari syahadah tahun ini. Dokumentari kali ini bakal mempamerkan kelainan dengan penerokaan kisah-kisah terpencil serta refleksi komuniti Islam dari perspektif sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan setempat yang unik. Menurut penerbitnya, Haryati Hani Abdul Aziz, penggambaran bermula 5 hingga 22 Februari ini akan berfokus kepada beberapa daerah di negeri ini, iaitu daerah Kudat, Kota Marudu, Semporna dan Kota Kinabalu. Cerita-cerita yang dipaparkan berkenaan dengan bagaimana nur kasih hadir dalam jiwa setiap rakyat Sabah, dan kita tidak juga hanya menitikkan berkenaan Islam sahaja, tapi kita menceritakan tentang keistimewaan setiap suku kaum yang ada di Sabah ni. Antaranya kita akan cakap tentang Rungus, kita akan cakap tentang masyarakat suku kaum Iranun. Banyak cabaran-cabaran yang kita perlu hadapi lah, contohnya dari segi cuaca, dari segi bentuk muka bumi, dari segi bekalan kuasa juga. So kita dah prepare banyak barang-barang. So hopefully kali ini episod kali ini akan berjaya dan kita akan lakukan terbaik, sebab kita pun tengah kejar masa untuk kita siarkan pada bulan puasa ni. So kita semua akan buat yang terbaik. Mereka ditemui ketika tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Siaran dokumentari ini melibatkan 7 episod yang akan ditayangkan pada bulan Ramadan. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah. Teruskan bersama kami untuk lebih banyak perkembangan semasa. Saya Emran Azmi Rosli. Salam hormat.